Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan mengajar cara melukis gambar rajah entiti berdasarkan beberapa jadual dan juga table lah. Okey. Dengan menggunakan ERD Plus. Okey. First sekali kita type Kita type ERD Plus. So kita tekan enter. Lepas tu kita masuk ERD Plus. Okey. Ini dia punya interface erdplus.com. So dia ada sini login ni kalau kita telah sign up, kita telah berdaftar, kita boleh login lah. So bila login ni dia ada kelebihan dia lah. Dia boleh save dan simpan, dan dia boleh buka balik, dia boleh save dalam picture dan sebagainya. Okey, kalau nak kekal, nak edit, nak guna lama, kita kena sign up. Kita kena daftar dulu kita punya nama, nama dan juga kita punya email. Lepas tu masuk dalam kita punya email untuk verify dia punya ni lah, email kita. Lepas tu baru kita login masuk. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk cara menggunakan ERD. Kalau kita nak buat sekejap saja, kita try it. Klik button try it. Okey. So sebagai contoh, sekarang cikgu nak ajar lebih kurang, nak hasilkan lebih kurang 6 entiti lah, 6 entiti untuk pengurusan pertandingan lah. Okey, pengurusan pertandingan. So pertama sekali kita tekan button entity. So bila kita try it ni, maksudnya kita tak dapat save dia. Dia tak dapat save dia. Okey, kita rename dia admin. Okey, kita dah berjaya menghasilkan satu entiti. Kemudian kita buat entiti yang kedua, kita rename dia sebagai markah. Ni kalau kita nak buat sistem pertandingan lah. Dia ada admin, dia ada markah, dia ada apa lagi, dia ada entiti yang seterusnya adalah peserta. Lepas tu cikgu nak klik lagi. Dia ada hakim. Entiti yang seterusnya dia ada item. Item ni lebih kurang merujuk kepada ciri-ciri permakahan itu ambil kira lah. Okey. Kemudian seterusnya kita ada entiti pemenang. Okey. So setiap entiti ni dia ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia kita sebut sebagai atribut. Okey. Bagi atribut admin ni, dia ada 5 atribut. So kita klik atribut, button atribut 1, 2, 3, 4. Okey, sudah ada 4 atribut. Yang ni kita nama dia sebagai unique key. Kita kena declare dia sebagai unique key. So kita type sini ID admin. Okey, mewakili admin ni, dia ada ID dia. So kita letak dia sebagai unique. Okey, dia ada garisan tu, maksudnya dia primary key. Kemudian atribut ini kita sebagai ada apa? Ada password dia. Admin ni ada password. Kemudian yang seterusnya ada nama. Admin mesti ada nama kan. Pengurus mesti ada nama. Lepas tu aras.
Okey, aras sama ada guru, hakim dan sebagainya lah. Lepas tu kita kena buat attribute ni kena ada connection dengan admin. So kita connect. Okey, tarik. Connect, tarik dia. Tarik. Okey, sudah ada garisan. Dan kita buat relationship. So, relationship ni kita declare dia sebagai, selalunya relationship ni antara entity admin dengan markah ni dia menggunakan kata kerja lah, kata kerja. So sahkan admin mengesahkan, sahkan. So sini di bawah ni ada kita identify sekejap. Ni admin, ni markah. So many to many banyak ke banyak. Okey, dia akan jadi kotak macam ni lah. Okey, many to many, mempunyai banyak admin mengesahkan markah. So markah ni dia ada dua atribut. Kalau jika dua atribut, okey, ini ID markah, sini markah. ID markah kita declare dia sebagai unique key. Lepas tu kita buat connection antara ID markah dengan markah, connect markah dengan markah. So dia ada relationship sini, di tengah-tengah ni ada relationship. So kita buat connection, kita tak payah buat connection, kita terus declare dia. Okey, entity 1 adalah markah, entity 2 adalah peserta. So kita kena declare dia lah. Many to 1 lah, many to 1. Many 1 many. Mandatory many. Okey. Mandatory. Kemudian peserta ni dia ada atribut. Okey, ada lebih kurang kita buat 3 atribut lah. 1 2 3. So kita kena connect tiga atribut ni dengan entity. So kita declare ni sebagai ID peserta sebagai unique key untuk entity peserta ni lah. Kemudian ciri yang seterusnya dia adalah nama. Kita mesti ambil nama peserta kan. Kemudian nombor handphone. Nombor handphone, okey. Kemudian peserta dengan pemenang ni dia mesti ada relationship. So kita buat relationship satu lagi. Okey. So ni kita declare sebagai peserta untuk peserta. Ini untuk pemenang. Okey, sebelum tu markah dengan peserta dia kata kerja dia adalah apa? Okey. Peserta akan melihat markah untuk melihat ataupun melihat berdasarkan paparan markah lah. Markah paparan kepada peserta. Okey, untuk peserta dengan pemenang dia kata hubung dia adalah ada. Ada. So pemenang ni dia ada atribut dia. Okey. Kita ada letak 3 atribut lah. 1 2 3. So kita buat connection.
connection antara tiga-tiga ni. So kita declare dia sebagai ID pemenang. Okay, ID pemenang. Dan ini adalah ID peserta. Ini adalah tempat. Satu lagi jumlah. Jumlah markah. So peserta, okey, peserta dengan pemenang dia ada relationship. So kita nak kena declare 1 to 1. Setiap peserta hanya ada ataupun hanya sekali saja pemenang dia. Okey, 1 to 1. Kemudian bagi item, entity item dan entity pemenang pun ada relationship. Kita buat relationship. Salah. Okey, antara markah dengan item pun ada relationship. So kita kena declare dia. Ni entity markah, ini entity item. Okey, so ada perhubungan di situ. Sini pun kita kena declare dia ada. Di sini ada 3 item pun ada 3 attribute. 1, 2, 3. So kita declare yang pertama ID item. ID item. Yang kedua kita declare dia sebagai markah. Yang ketiga kita declare dia sebagai item. So kita buat connection. Okey. So ni ID item, so kita buat primary key, unique key. Lepas tu hakim dengan item ada relationship. Okey. Okey, tugas hakim untuk memberi item, memberi pemarkahan berdasarkan aspek-aspek ataupun item. Dalam item ni mungkin kalau menyanyi tu mungkin ada aspek alunan suara, lirik dan juga vokal dan sebagainya lah. Dia punya item dia. Itu tugas hakim lah. Okey, hakim tugas dia item. Okey, sekarang kita tengok dia. Mandatory to mandatory. Okey, mandatory. Okey, item dengan hakim. Bagi markah dengan item dia ada, maksudnya markah, banyak markah dalam mandatory item. Okey. Kemudian hakim dengan admin pun ada relationship. So kita declare dia. Sini adalah daftar. Okey, admin akan daftar hakim. Okey, admin. Lepas tu yang kedua hakim.
Okey, admin daftar hakim. Okey, hakim ni dia ada atribut dia lebih kurang 2 atribut, iaitu ID hakim, unique key, lepas tu nama hakim. Okey, lepas tu connect. Admin daftar hakim maksudnya daftar mandatory lepas tu mandatory. Okey, maksudnya kita telah siap satu relationship ERD. Contoh berdasarkan gambar rajah yang diberilah, dia suruh kita bina kan menggunakan ERD. So kita guna ERD plus, dia lebih mudah. Lepas tu kita bolehlah mungkin kecilkan saiz dia. Lepas tu kita bolehlah screenshot. Kita tekan control dekat keyboard, control CTRL. Lepas tu kita cari dekat kat keyboard tu ada perkataan PRTSC, maksudnya print screen. Lepas tu kita boleh masuklah dekat mana-mana word. Okey, contoh kita masuk dalam docs. Okey, kita pergi docs. Okey, sumber percuma docs. Kalau ada yang ada words pun boleh ya. So kita type situ ERD. Okey, lepas tu kita paste. Okey, dah keluar dah. Kita crop. Crop mengikut size yang kita kendaki lah. Lepas tu kita perbesarkan. Okey, sudah berjaya. Lepas tu bolehlah kita save. Okey, cara yang kedua untuk kita save gambar yang telah kita bina ERD ni adalah melalui pergi klik button menu, pergi import atau pergi export image. So dia keluar macam ni kan. Sama ada kita nak transparent background, yang maksudnya yang ada kotak-kotak tu lah. Okey, dia tak ada background di belakangnya lah. So cikgu pilih height resolution 4 kali normal size ya, dia lebih besar. Lepas tu kita klik save. So dia telah keluar dekat sini. Tengok foto. Okey, nampak sudah keluar save. Okey, kita telah berjaya mengeksport gambar ERD yang telah kita bina. Okey, sekian, terima kasih. Lepas tu kita perbesarkan. Okey, sudah berjaya. Lepas tu bolehlah kita save. Okey, sekian, terima kasih. Berjumpa lagi pada episod yang seterusnya.